Yang penting dah dapat. Itu yang penting. Wishlist tu mesti nak kena sedia upaya untuk kita penuhi. Cik. Okey. Cik, wah, okey. So, seterusnya next. Selamat datang ke Ija Story Mori. Jangan lupa tekan button subscribe dan like. Selamat menonton. Assalamualaikum dan hai, bertemu sekali lagi dalam channel Ija Story Mori. Okey, hari ni saya nak buat konten mengenai dunia penulisan. Okey, konten apa? Okey, konten unboxing. Okey, unboxing novel siapa? Okey, so apa kita tunggu lagi? Jom. Okey, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya nak unboxing satu parcel yang saya dapat. Parcel yang mengandungi 3 buah novel, tapi saya nak fokus pada 2 buah novel rakan penulis saya yang memang dah lama saya nak dapatkan novel dia, cuma baru berkesempatan untuk saya miliki pada sale yang Fajar Pakir buat sampai 4 hari bulan 4 hari tu. So korang pun excited kan nak tahu novel siapa? Saya pun excited. So jom kita terus unboxing. Okay, sebenarnya saya beli novel ni pada 2 hari bulan 4. 2 hari bulan 4 kan, sebab banyak sangat syarikat penerbitan sebenarnya yang buat sale kan. Tapi untuk yang ini saya beli pada 2 hari bulan 4 dan saya terima pada hari ini, iaitu 5 hari bulan 4. Lebih kurang dalam pukul 12 ke pukul 1 macam tu lah. Selalunya tak lama sangat, tapi mungkin sebab kan buat sale kan, jadi mungkin lah banyak sangat order. Sebab kalau nak ikutkan, sebenarnya Fajar Pakir dia proceed order saya laju, cuma bila sampai ke courier tu dia lambat sikit lah sampai ke saya. Tapi Alhamdulillah tak adalah lama sangat, still lagi boleh terima lah. 2 hari bulan, 5 hari bulan kan. Okay, so saya memang excited sangat. Sebenarnya saya nak fokus pada dua buah novel ni, sebabnya memang dah lama sangat saya nak dapatkan novel ni. Okay, kedua-duanya adalah penulis yang memang saya kenal. Ada yang saya kenal daripada syarikat penerbitan yang lama, yang maksudnya penulis tersebut memang ada menulis juga di Karangcraft, dan kemudian dia menulis dengan Fajar Pakir. Ada yang saya kenal sewaktu saya menulis di Fajar Pakir. Okey, penulis siapa dan buku siapa? Excited kan? Okey, so jom. Wah, macam biasalah Fajar Pakir kalau beli novel dengan dia, kalau tak ada free gift, bukan Fajar Pakir lah kan. Okay, saya nampak dah free gift dia, nampak tu cantik kan, pink colour lagi. Wow, so okay. Bos semangat nak buka. Okay, sekejap Sebenarnya banyak buku-buku rakan penulis yang saya beli, tapi mana yang saya tak buat video untuk unboxing, saya minta maaf. Janganlah pula fikir saya tak support. Yang mana saya dapat buat video, saya buat. Yang mana saya tak sempat tu, saya minta maaf sebab saya memang sangat busy. Kalau nak ikutkan pun dah 3 minggu saya tak buat video di channel saya. Cantiknya. Cantik kan, pink colour lagi. Lebih kurang je kan dengan tudung saya, warna tudung saya. Cantik sangat. Ni comelnya. Perempuan, siapa yang tak suka free gift kan? Lagilah colour pink macam ni, memang cantik. Inilah dia, Kekasih Separuh Jiwa, iaitu karya Nurina Fiza. Saya panggil adik Nurina je. Jadi kita kena tengok betul-betul lah nama pena di sini, Nurina Fiza. Saya panggil adik Nurina. Okey, adik Nurina ni saya memang kenal dah lama dah juga, walaupun tak pernah jumpa kan, tapi saya memang kenal dia daripada syarikat penerbitan Karangcraft lagi, itu Alaf 21. Waktu tu dia jadi junior, saya jadi senior lah. Tapi bila dia berpindah awal ke Fajar Pakir, so dah tertukar lah. Saya pula jadi junior, dia pula jadi senior. Okey, inilah dia, Kekasih Separuh Jiwa, Nurina Fiza. Okey, harga cuma RM26 sahaja. Okey, korang boleh tengok, harga cuma RM26 sahaja.
Okay, sinopsis semua nanti saya akan baca macam biasalah. Okay, second novel yang memang saya teringin sangat nak baca, dan novel ini pun memang dah diulang cetak, iaitu Kaulah Permaisuri. Nak baca. Memang dah lama sangat nak beli, nak dapatkan, iaitu Farah Bahazilan. Okay, Farah Bahazilan ni merupakan penulis yang saya kenal setelah saya berhijrah ke Fajar Pakir. Maknanya bila saya dah masuk Fajar Pakir baru saya kenal dia. Dia seorang penulis yang sangat-sangat, saya rasa welcome lah, sebab dia DM saya dan kemudian dia kata dia nak beli novel psikopat kan. So dia lah antara penulis Fajar Pakir yang terawal yang sudi DM saya untuk dapatkan novel psikopat. Dia di antara pembeli terawal lah yang direct beli dengan saya. Dan kita rasa welcome lah, kita rasa terharu lah kan dengan cara dia, orang kata, kita rasa macam kita ni, walaupun kita dah menulis sebelum saya menulis psikopat ni, sebenarnya saya dah menulis beberapa buah buku dengan Karang Craft kan, tapi bila kita masuk ke sebuah syarikat penerbitan baru, bermakna kita ni baru. Kita jangan rasa diri kita, aku dah tulis banyak novel lah, kau siapa? Tak boleh. Kita still, we need to be humble. Tak kisahlah kita di mana sahaja, berapa banyak buah novel kita dah buat, kita kena sentiasa ingat bahawa masih banyak benda yang kita nak belajar. Apatah lagi bila kita masuk ke sebuah syarikat penerbitan baru, kita kena anggap bahawa we are too young. Kita sangat-sangat muda. Kita ibarat baby yang baru nak bertatih dekat situ kan. Walaupun mungkin orang akan kata, you dah ada banyak novel, saya baru ada 1-2 novel. Tapi no, bila you masuk ke syarikat baru, maknanya you kena start awal balik. Jadi Farah ni antara penulis yang saya rasa dia buat saya rasa macam like family dekat dalam Fajar Pakir tu kan. Tetapi sebenarnya Farah Bahazilan ni bukanlah penulis pertama yang memperkenalkan Fajar Pakir dekat saya. Sebenarnya yang memperkenalkan Fajar Pakir dekat saya adalah penulis Faizah Muhammad Noor. Faizah ni, ini adalah buku pertama Faizah yang saya dapatkan. Buku pertama, maksudnya saya kenal Faizah sebelum Faizah menulis dengan Fajar Pakir lagi. So ini adalah buku yang dia tulis bersama penulis-penulis lain. So dalam buku Pokpek ni adalah karya Faizah yang tersenarai dekat dalam karya ni. So Faizah tu adalah actually the first person yang memperkenalkan saya dengan Fajar Pakir. So dia memang tak lokek lah ilmu. Dia akan berikan saya beberapa info yang menyebabkan saya rasa tertarik untuk hantar manuskrip ke Fajar Pakir. So terima kasih Faizah memperkenalkan saya dengan Fajar Pakir. Okay, so ini adalah dua insan yang begitu membuatkan saya rasa dekat dengan Fajar Pakir sebenarnya. Sebelum saya nak hantar manuskrip ke Fajar Pakir, dan kemudian Farah Bahazilan ni adalah penulis pertama yang buat saya rasa welcome setelah saya memasuki Fajar Pakir. So biasalah Ijaz ni kalau dia beli sesuatu karya tu, dia bukan hanya kerana karya tersebut best, ada juga kisah-kisah di sebaliknya. So inilah kisah istimewa di antara saya dengan Farah Bahazilan ni. Walaupun saya tak pernah jumpa dia, tapi kalau dia tengok video ni, thank you Farah. You buat saya rasa like family bila saya berada di kalangan penulis-penulis Fajar Pakir. Bukan setakat Farah, malahan banyak lagi penulis-penulis sebenarnya yang saya tak nak sebut secara detail, sebab kalau saya sebut satu-satu nanti akan ada yang terasa hati, kenapa Kak Ija tak sebut nama saya pun ada juga promote novel Kak Ija kan. So saya tak nak, memang saya sengaja tak nak sebut, sebab saya nak ucapkan terima kasih secara overall kepada semua penulis-penulis Fajar Pakir yang menyokong karya-karya saya, termasuklah editor dan juga termasuklah para pembeli karya-karya saya. Okay, so Farah, saya dah dapatkan karya awak. Kejap lagi kita akan baca sinopsis karya ini dan kita akan cuba bodek para pembaca untuk terus dapatkan karya Kaulah Permaisuri. Okay, untuk info, macam saya kata sebelum tadi, karya ini telah pun diulang cetak. So memang best lah, rugi tak dapatkan. Okay, dan satu lagi karya yang saya beli iaitu Infidelity. Infidelity ni karya Marini Mak Zain. Sebenarnya karya ni to be honest, saya beli sebab
saya nak dapatkan free shipping. Tapi bukanlah bermakna karya ni tak best. Of course lah best. Kan? Walaupun kita nak dapatkan free shipping, mestilah kita baca juga sinopsis tu. Tetapi pada hari ini kita bukan fokus terhadap novel ini. Kita akan fokus dan kita akan promote 2 buah novel yang bagi saya sangat-sangat dekat dengan jiwa saya, iaitu Kekasih Separuh Jiwa dan juga Kaulah Permaisuri. So, apa kita tunggu lagi? Jom kita baca sinopsis untuk Kaulah Permaisuri dulu. Okey, untuk Kaulah Permaisuri. Anyway, thank you juga kepada adik Nurina Fiza sebab sudi dapatkan Psikopat. Okey, so Kak Ija pun dah dapatkan karya awak. So, insyaAllah kita akan cari masa untuk baca karya awak. Okey, firstly kita akan baca sinopsis. Okey, siapa yang dapat melupakan cinta pertama? Okey, ada tanda soal di situ. Menyimpan sedih terlalu lama hanya akan meninggalkan segaris luka yang tak akan pernah habis. Benar, kecundangnya cinta pertama itu lain macam, sangat menyakitkan. Alice Norrill. Sekali dijatuh cinta, berkali-kali hatinya akan tulus mengasihi. Tersilap caturan dek terlalu menurut kata hati, menariknya ke lembah kekecewaan. Sakitnya tidak terkata. Kini dia bangkit dengan harapan agar segala memori hitam itu segera pergi. Selamat tinggal kedukaan, Alice Norrill. Pertemuan antara Alice dan Safwan buat Alice rasa panas hati. Bagi Alice, Safwan sangat annoying. Langsung tidak berperi kemanusiaan. Cukuplah dia gila. Dia seorang gila kerja. Dengan orang lain pun kena gila kerja juga. Tak ada guna awak datang kerja kalau utamakan hal pribadi. Patutnya saya tak akan luluskan semata-mata hal kecil macam ni. Tapi Haziq Safwan. Tidak terduga bermula dengan salah faham. Safwan akan jatuh cinta untuk kali kedua. Sangkanya cinta telah lama mati. Bila hati sudah kata ya, maka si dia harus dilindungi dengan sepenuh jiwa. Berlainan dengan Alice, mencuba kali kedua ibarat mengulangi kesalahan kali pertama. Tapi dia nekat untuk mencuba dengan harapan biarlah ia menjadi cinta yang terakhir. Kau cabar aku, kau tunggu. Farish Iqbal. 3 jiwa saling menyimpan rasa. Hanya 2 jiwa yang tercipta bersama. Bila seorang kecundang, mulalah nasi jahat menghuni nadinya. Apa yang dia tahu, dia harus menang menawan hati si gadis. Walaupun dengan cara menjijikkan. Antara mereka, siapakah yang menamatkan segala sengketa? Mampukah Alice bertemu dengan cinta yang didamba atau kecundang sekali lagi? Tadi riwayat cinta pertama yang sempurna. Walau ada yang terlawat tiba, akan ada kasih berjiwa membawa ke pelabuhan seterusnya. Kerana itulah destinasi yang ditakdirkan. Okey, kalau tengok sinopsis ni, bagi saya karya adik Nurina Fiza ni, Kekasih Separuh Jiwa ni, dia bukanlah romantic comedy. Saya tak tahulah sebab saya belum baca lagi. To be honest, saya belum baca. Dan saya tak tengok pun review dekat Goodreads. Tapi yang saya perasan lah, bila saya beli buku Kekasih Separuh Jiwa ni di Shopee, saya perasan hanya tinggal beberapa buah sahaja. So bagi saya, bila tinggal beberapa buah tu, maknanya memang ramailah yang dapatkan karya ini. Okay, berbalik kepada sinopsis kan. For me, for the first time saya baca sinopsis tu, bagi saya karya ni bukanlah romantic comedy. Nak kata ke romantik, maybe ada, kan, sebab kita nampak ada cinta-cinta kat situ. So saya rasa memang adalah romantik dekat situ. Tetapi bagi saya agak berat. Maknanya bila kita nak baca tu, get ready lah untuk kita punya emosi tu macam roller coaster, kan. So insyaAllah Kak Ija akan cuba cari masa untuk baca buku adik. Yang penting dah dapat. Itu yang penting. Wishlist tu mesti nak kena sedia upaya untuk kita penuhi. Okey. Wah, okey. So seterusnya, next kita pergi dekat Kaulah Permaisuri. Okey, Kaulah Permaisuri ni untuk karya Farah Bahazilan. Macam saya kata sebelum tadi, karya ini telah pun diulang cetak. So tahniah sangat-sangat kepada awak, Farah. Okey, so kita terus baca kepada sinopsis. Anyway, harga dia RM29. RM29. Okey, RM29. Okey, sinopsis dia adalah langkah yang dimulakan kerana dendam tak akan bawa awak ke mana-mana, malah akan menjerat diri awak sendiri. Uwais Zikrul. Jerat dia sendiri, ingin sahaja Rana ludah ke muka lelaki gua ini. Hell no. Jerat ini dia yang rancang. Dia mastermindnya. Lelaki ini hanya hamba untuk merealisasikan apa yang dia mahu. Uwais tidak menarik
di matanya dengan wajah berjambang, ditambah pula pakej muka bengis seperti Hulk. Satu kampung menganggap lelaki ini gila dan melakukan sungguh dia merasakan tinggal di rumah hantu lebih baik daripada tinggal di rumah Uwais yang dirasakan seperti berpuaka. Ternyata Uwais tidak seperti yang disangkakan. Malah dalam keadaan serba kekurangan, Rana mampu diangkat sebagai permaisuri, sedangkan selama ini lelaki itu dianggap sebagai hamba untuk dikembali kepada Saif. Saat Lara dicengkam dendam, lelaki itu mampu meredam kebenciannya. Keterangan Uwais memang boleh membunuh jiwanya, namun ada harga yang perlu mereka bayar demi secebis bahagia. Haruskah dia terus menjadi sasaran dendam Saif? Dapatkah Uwais terus menjadi pelindung Rana andai tiada lagi percaya antara mereka? Saya bukan lagi Rana yang awak mahu lindungi sepenuh hati. Saya bukan lagi Rana yang awak fahami setiap detak rasa. Rana Ardini. Andai dia takdirkan sujudnya tidak lagi berimamkan Uwais, namun kiblat mereka tetap sama, kendati kelak dia terus terpisah jauh dari cinta. Yang Maha Penyayang tetap dekat dengannya. Wow. Okay, baca sinopsis pun macam okay. Firstly, yang menarik perhatian saya adalah nama Uwais tu sendiri. Apa yang selalu baca kisah-kisah mengenai anak-anak yang soleh kan, maksud saya kisah-kisah Islam lah. Ada satu kisah mengenai Uwais, iaitu anak soleh. So maknanya bila saya baca sinopsis ni, yang menarik perhatian saya adalah Uwais tu. Saya terus ingat kisah Uwais mengenai anak yang soleh tu, faham tak? Jadi saya rasa macam apa yang saya boleh simpulkan juga di sini, bukan genre romantic comedy. Agak berat bagi saya. Sama juga, dia macam roller coaster. Maybe kalau kita baca romantik tu mungkin ada, InsyaAllah ada. Sebab kalau kita nampak macam mana kesungguhan Uwais tu kan, dia nak menarik ataupun mendapatkan perhatian Rana Ardini ni, macam mana dia nak dapatkan cinta Rana Ardini ni. Sedangkan Rana Ardini ni, dia hanya ingin mempergunakan Uwais sahaja. Uwais ni kalau kita nampak daripada sinopsis ni lah kan, dia bukanlah seorang lelaki yang kacak. Dia bukanlah orang kata full package, okay? Dia hanyalah satu batu loncatan untuk Rana Ardini mendapatkan sesuatu yang diingini. Kalau kita nampak kat sini, apa yang dia nak adalah Saif. Tetapi kerana sisi kebaikan Uwais tu, maka Rana Ardini tertarik. So ini apa yang saya boleh simpulkan daripada sinopsis ini. Okay. InsyaAllah saya akan cari masa dan ruang peluang untuk baca karya ini. Tapi macam saya katalah, yang menarik perhatian saya, the first yang menarik perhatian saya tadi adalah apabila saya terbaca nama Uwais tu. Saya terus teringat kisah Uwais, anak yang soleh tu. So siapa yang baca kisah, suka baca kisah-kisah Islamik kan, anak-anak yang soleh dan sebagainya, so korang faham dah kisah apa yang saya maksudkan. Okay, anyway, tahniah sekali lagi kepada Farah Bahazilan dan juga kepada Nurina Fiza. Semoga korang berdua akan terus berjaya lagi dalam bidang penulisan ni. Okey, hasilkan lagi karya-karya yang kebabum. Sebab InsyaAllah saya dan juga pembaca-pembaca di luar sana akan InsyaAllah sedaya upaya menyokong karya-karya penulis tempatan. Okey. Di hujung video ni saya juga nak memohon maaf kepada subscriber semua kerana saya dah nak dekat 3 minggu kan tak buat video. Kenapa? Okey, kena bagi tahu jugalah, sebab orang dah subscribe kan kita punya channel, tapi kita senyap 3 minggu. Kenapa? Sebab to be honest, dalam tempoh 3 minggu ni memang saya sangat-sangat busy, sebab saya dan tim saya tengah mengusahakan satu projek yang which is projek tu dia bukanlah settle dalam sekelip mata, tak. Di mana proposal dah dibuat dan tim saya ada pergi untuk pitching dan sebagainya, dan still lagi tunggu feedback daripada syarikat televisyen. So benda tu dia akan berlarutan lah. Seandainya ada berita gembira, of course saya akan sharekan. Sebab benda ni dia bukan macam hari ni kita buat, esok dapat result, no kan. Jadi itu adalah antara yang saya dan tim saya usahakan lah. Dan salah satu the reason why saya sangat-sangat busy, termasuklah juga dengan kerja-kerja yang lain yang berkaitan juga dengan dunia penulisan. Dan siapa yang kenal saya, selalunya kalau school holiday memang saya sangat-sangat fokus kepada family lah kan. Sebab dulu waktu saya bujang memang saya workaholic.
Jadi bila saya dah kahwin tu, saya selalunya kalau school holiday tu seboleh-bolehnya saya nak fokus dekat anak-anak saya. Still lagi promote karya-karya saya. Siapa yang follow Instagram, Facebook, korang akan nampak saya still lagi promote. Tetapi tidaklah sehebat promotion yang saya buat di luar waktu cuti sekolah. Okay, so terima kasih kepada semua yang menyokong penulis-penulis tempatan kita. Okay, dan kepada yang sering bertanya kat saya, Kak Ija Hadijah, tak ada ke karya baru untuk tahun ni? Yelah, dah lepas habis cuti sekolah ni kan, dah saya pun free sikit, barulah insyaAllah saya akan follow up dengan syarikat penerbitan tu. Sebenarnya saya dah pun hantar manuskrip itu pada bulan 11 tahun lepas, tapi tak dapat lagi feedback daripada syarikat penerbitan, sebab saya jenis macam relax kan, kita bagi dulu syarikat penerbitan buat kerja, sebab diorang pun busy, kita pun faham. Tapi insyaAllah lah before puasa ni saya akan follow up, dan tengoklah kalau ada rezeki saya ada. Kalau tak ada ke, tak ada ke, kita akan we'll see. Kita tengok macam mana kan. Apa pun doakan yang baik-baik, dan insyaAllah yang baik-baik itu akan kembali kepada korang semua. Anyway, terima kasih sudi subscribe channel saya. Assalamualaikum. Bye-bye.